Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan isu panas yang mana kita tahu pagi ini pemimpin kanan Parti Bersatu didakwa di mahkamah yang mana melibatkan Ketua Penerangan Bersatu yang juga merangkap ahli parlimen Tasik Gelugur yaitu Wan Saiful Wanjan yang didakwa terima rasuah sebanyak RM6.9 juta. Dan kita tahu apabila dihadapkan ke mahkamah, Wan Saiful Wanjan mengaku tidak bersalah berhubung dengan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah sebanyak RM6.9 juta. Dan apa yang kita lihat di sini, Wan Saiful didakwa meminta suapan wang daripada Lian Ten Chuan sebagai dorongannya untuk membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Center Spin Road Sertik ke persimpangan Rebu Raya Pantai Timur daripada kerajaan Malaysia secara prakerajaan yang menerima keseluruhannya bernilai RM232 juta. Dan di sini juga kita lihat bahawa Wan Saiful juga dituduh menerima bagi dirinya satu suapan iaitu wang tunai berjumlah RM6.9 juta melalui akaun bank CIMB Sdn Bhd milik syarikat WSA Avistory Group Sdn Bhd daripada akaun MyBank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Bhd sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima SST bagi projek yang sama. Dan di sini kita lihat bahawa hari ini juga Datuk Wan Saiful Wanjan diikat jamin sebanyak RM400,000 dengan seorang penjamin serta tambahan pasport diserah kepada mahkamah selain melapor diri ke SPRM Putrajaya pada setiap 2 bulan selagi sehingga kes selesai. Dan ini yang kita lihat hari ini berkenaan dengan isu ini. Dan yang keduanya, akaun Wan Saiful juga telah pun dibekukan oleh SPRM. So, apa yang kita lihat daripada kenyataan media yang ada hari ini dan apa kenyataannya dikeluarkan oleh Presiden Bersatu itu sendiri hari ini juga, kita boleh melihat apabila selama ini mereka memainkan isu yang mana melibatkan Pakatan Harapan, melibatkan UMNO, yang mana mereka laung-laungkan parti-parti ini juga menerima dana politik. Tetapi sebenarnya begini, dalam isu menerima dana politik dalam negara kita ini tidak ada halangan untuk parti-parti dapatkan kalau ada orang ramai ataupun orang yang menyokong kita memberi derma ataupun ingin membantu parti kita daripada segi keuangan. Tetapi yang menjadi masalahnya hari ini yang kita lihat adalah satu dorongan rasuah apabila kamu memberi projek kepada kontraktor dan akhirnya kontraktor itu perlu memberi kamu sedikit sumbangan. Ini jelas-jelas kita lihat sudah bercanggah. Ini yang dipertikaikan oleh kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Jadi apa yang dihujahkan oleh pemimpin PAS, oleh pemimpin Bersatu berkenaan dengan isu ini, salahkah penyokong kami untuk memberi dana untuk membantu parti dalam isu ini? Jawapannya tidak salah. Bagus dialu-alukan. Tetapi soalnya yang memberi dana ini, yang memberi orang kata derma ini adalah kontraktor-kontraktor yang telah pun kamu bersebahat ataupun kamu nak meminta rasuah supaya memberi satu sumbangan yang besar. Contoh perkara yang kita lihat hari ini. Bersalah atau tidaknya dalam apa yang berlaku ini, dalam kes mahkamah Wan Saiful ini, saya nak tanya, kerana kita tahu yang dilaung-laungkan projek hari ini adalah melibatkan projek yang konon-kononnya membantu Bumi Putra. Tetapi apabila kita dengar apa yang saya hujah ini tadi, ini adalah satu syarikat kepunyaan yang bukan Bumi Putra, yang mana mereka meminta satu dorongan untuk diberi ganjaran yang begitu besar. Jadi apa yang kita lihat dalam isu ini, contohnya apabila hari ini didakwa oleh mahkamah yang mana buktinya juga mungkin SPRM sudah ada, perkara ini dipercepatkan dan akhirnya Wan Saiful tidak mengaku bersalah. Tidak menjadi isu jika beliau betul-betul tidak melakukan perkara ini. Tetapi kalau dah melibatkan membeku akaun bank dan sumber kewangan kita itu datangnya dari mana, maka di situ susahlah. Saya rasa bank negara, SPRM
dalam isu-isu penyelewengan ini tidaklah mereka kurang cerdik. Mereka mempunyai pengalaman dan saya percaya jabatan kerajaan ini mempunyai risikan, mempunyai kebolehan, kepakaran dalam menyelidiki perkara-perkara, apalagi melibatkan duit ataupun bagaimana transfernya duit ini kepada seseorang itu. Jadi saya rasa kali ini susahlah kalau kata tak sangkut. Cuma kalau kita dengar penjelasan daripada geng-geng Bersatu ataupun geng Perikatan Nasional, maka mereka rasa bahawa parti mereka tak ada kluster mahkamah. Maka lepas ini kita lihat berduyun-duyun ada kes mahkamah untuk dan kluster mahkamah untuk parti yang juga dinamakan Perikatan Nasional, yang mana hari ini saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh presidennya Parti Bersatu seolah-olah begitu angkuh. Parti mereka tak pernah didakwa, tak pernah ada kes mahkamah. Macam mana nak ada kes baru setahun jagung? Tapi kalau parti yang baru setahun jagung terus ada kes mahkamah, terus ada unsur-unsur rasuah yang daripada dana parti mereka, buat apa juga? Jadi pada pandangan saya lepas ini, kalau betul perkara ini betul-betul berlaku lah, penyelewengan ataupun rasuah yang dibuat, maka saya harap ROS batalkan saja parti yang bernama Bersatu ni. Baru mereka tahu. Dan jika juga PAS terlibat, batalkan sekali dengan PAS tu. Jadi selama ini mereka mengatakan hoi hoi ya hoi. Kali ini kita tengoklah. Saya harap lepas ini dalam parlimen Wan Saiful bolehlah lantang lagi nak bersuara. Jadi kita rakyat pun nak dengar apa jawapannya, apa hujahnya. Kalau SPRM dah jemput kita untuk ambil keterangan dan kita bercanggah dengan apa yang mereka telah pun selidiki, maka itulah dia ditahan dan akhirnya hari ini didakwa. Takkan orang biasa ni seperti kita ni nak ditahan SPRM tanpa ada apa-apa usul yang mereka nak ni. Mereka juga akan didakwa. Jadi SPRM tidak akan melakukan satu kesilapan dalam isu-isu seperti ini. Cuma kalau kalah di mahkamah pun disebabkan mungkin bukti tidak cukup. Itu saja. Contohnya apa yang berlaku dengan kes-kes sebelum ini apabila ditolak kerana tidak cukup bukti. Benda itu berlaku tetapi disebabkan bukti tidak cukup maka ditolak. Begitu juga dengan kes yang berlaku hari ini. Jika Wan Saiful rasa apa yang berlaku dalam akonnya itu betul duit bersih, maka tidak adalah masalah. Tapi kalau dalam akon boleh mencecah sampai hampir 10 juta, umur Wan Saiful sekarang ni lebih lingkungan dalam 40 lebih, 48, hebat sangatlah. Kita nak mencari 1 juta pun payah. Mungkin dia berbisnes, mungkin sebelum ini dia pegang sebagai pengurusi PTPN, tapi saya tidak menganggap jadi pengurusi PTPN boleh mendatangkan gaji sampai 200.000, 150.000. So, ini yang saya lihat sebagai rakyat. Dan hari ini saya harap media-media yang menyokong kepada Perikatan Nasional ini, terutamanya media yang seperti Harakat, keluarkanlah ataupun Agenda Dairy, keluarkanlah media yang telus. Begitu juga yang melibatkan contohnya seperti Raja Petra yang selama ini saya nak ada jawapan daripada mereka ini yang boleh didengar oleh rakyat. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Saya tak nak melalut. Sekian, terima kasih.